Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini insya-Allah kita baca lagi satu hadis. Walaupun hadis ni siapa yang ikuti kuliah saya selalu baca hadis ni. Kerana hadis yang akan saya baca ni dibina di atas hadis ni kaedah yang banyak. Kaedah yang mana di atas hadis ni berbagai-bagai hukum dapat disimpulkan ataupun diambil kesimpulan hukum, iaitu hadis syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul annahu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi as-salah qala la yansarifu hatta yasma'a sautan atau yajida riha. Hadis yang sering kita baca bahwasanya seorang diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang annahu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, yang mana dia rasa, yukhayyalu ni dia macam berkhayal, khayal maksudnya dia terasa lah benda tu, tak pasti dia rasa. Annahu yajidu syai'a fi shalah, dia ada benda sesuatu dalam semayang. Maksudnya dia masa semayang rasa macam terbatal aku ni. Kalau dalam bahasa kita keluar angin kan. Dia duk rasa macam tu. Dia duk rasa macam tu. Jadi dia mengadu benda ni dibawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada orang kawan ni bila mai sembahyang, mula was-was datang. Itu ada orang tanya juga pasal was-was ni. Jadi Nabi SAW kata, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia berhenti sembahyang dia sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau. Yakni very clear lah. Dia confirm. Dia pasti lah benda ni. Kira sampai dengar bunyi ni kira dahsyat lah kan. Ataupun sampai bau ni dahsyat. Kalau setakat dia duk rasa-rasa macam keluar angin, macam tak keluar angin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yansarif. Jangan dia duk pergi berhenti sembahyang. Kekal dia di dalam solat dia. Ini hadis ni walaupun mudah dipahami, tetapi di atas hadis ni dibina banyak hukum ataupun banyak kaedah hukum. Antara kaedah yang penting yang dibina ialah disebut sebagai al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang disebabkan oleh syak. Yakni sesuatu yang kita yakin tidak hilang disebabkan oleh sesuatu yang kita syak. Kita yakin, macam kes tadi lelaki tadi, dia yakin dia berwuduk. Yakin berwuduk lah, kerana kalau tidak dia nak semayang tu mesti dia yakin kata dia alal wuduk, dia di atas wuduk. Jadi dia yakin dia berwuduk, dia syak dia batal. Nabi SAW kata kat dia, jangan dia berhenti semayang. Maksud yakin itu kekal, syak ditolak sebelah. Syak kita tak pakai. Macam contoh itu contoh yang ada dalam kes yang ada dalam hadis. Contoh yang kitanya, yang fuqaha buat dan saya selalu ulangi contoh ni untuk dipahami. Kita ambil wuduk. Selepas kita ambil wuduk, kita yakin kita ambil wuduk, berwuduk, kemudian kita pergi sana, pergi sini, ataupun kita semayang dah tadi maghrib, dah menunggu untuk salat Isya, sementara nak semayang Isya, ataupun kita pergi dapur, kita pergi tolong kawan kita, kemudian kita, aku batal ke tak batal tahu tadi? Di atas kaedah hadis ni, dan di atas kaedah yang dibuat, al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin itu tidak hilang dengan syak, maka kita kira dia berwuduk. Sebab apa? Sebab tadi memang dia wuduk, itu yakin lah. Yang dia syak batal ke tak? Tapi yang dia berwuduk, dia dah confirm dah tadi dia berwuduk. Maka yakin tidak hilang disebabkan oleh kerana adanya syak. Ini kaedah. Di atas kaedah ini juga
Yang sebaliknya mungkin yang selalu saya buat contoh untuk kita faham. Umpamanya kita masuk bilik air, ambil pergi buang air lah, apa sebuah basuh muka, ataupun kita mandi, bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib dengan sendirinya bersamanya hadas kecil, kita dianggap tidak wajib lagi untuk mengulangi wuduk. Tapi kita mandi biasa keluar, kemudian kita syak, tadi aku ambil wuduk ke tak tu. Lepas kita dah buang air apa semua, kita keluar mandi, aku ambil wuduk ke tak tadi? Kita dikira tidak berwuduk. Sebab apa? Kerana yang yakinnya ialah tadi kita masuk buang air semua, kita memang dalam keadaan tidak berwuduk. Kita syak saja, mungkin tadi masa pas mayang tadi, lepas kita mandi tadi, mungkin kita ambil wuduk. Yang ni mandi biasa, bukan mandi wajib. Lepas kita mandi tadi, mungkin kita ambil wuduk, ataupun kita basuh-basuh muka tadi, mungkin kita ambil wuduk. Kita rasa macam ambil wuduk, tapi kita tak confirm, kita tak pasti. Apa yang kita pasti sebenarnya? Yang kita pasti itu ialah kita sebenarnya tadi tidak ada wuduk. Itu kita pasti, itu yakin. Apa yang kita syak? Syaknya kemungkinan kita berwuduk. Maka di atas kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang disebabkan oleh kerana syak, maka kekal di atas yakin, iaitu kita tidak ada wuduk. Maka hendaklah kita mengulangi, ataupun hendaklah kita pergi mengambil wuduk. Begitu juga salat. Kita duk rasa 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3. Sebenarnya kita 2 ke 3, kita rasa kita syak 2 ke 3. Kita sebenarnya tidak syak 2 ke 3. Kita syak 3 tu. Yang 2 tu confirm dah. Kita takkan 2, aku tak pasti 2 atau 3. Yang 2 tu confirm kita dah lakukan. Yang kita syak mungkin kita dah buat 3. Itu sebenarnya. Kita tak syak berdua. Kita confirm dah kita buat 2 tu. Melainkan kita ni 0 ke 1 ke 2 ke 3. Itu ada halusinasi yang teruk lah. Ini mungkin penyakit dah tak wajib solat kot, dah tak betul otak dia tu kan. Tapi kalau sekiranya 2 ke 3, yang dia confirm artinya 2, yang dia tak pasti ia 3. Nabi SAW kata wal yatrahil syak wal yabni ala mastaiqan, dalam riwayat wal yabni ala yaqin. Buang syak, kata Nabi, bina di atas yakin. Yakin tu 2 tu lah. Sebab itu bila orang tu syak 2 ataupun 3, maka salatnya adalah 2. Yakni yang paling sedikit itu adalah yang syak. Yang paling sedikit itulah yang yakin. Yang tambahan itu adalah yang syak. Sebab itu maka ini adalah kaedah yang banyak yang dibina di atas hadis ni. Sama juga umpamanya kita baju duduk pada satu tempat, baju kita bersih, kita yakin dia bersih, kemudian duduk kat situ lama, kita syak, kena najis ke tak kena najis baju ni? Maka hukumnya ialah baju itu bersih, kerana asalnya dia bersih. Kita syak saja dia kena najis. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang dengan syak. Tapi kalau kita buat sebaliknya, baju kita kena najis, kita tahu confirm kena najis, kita letak pada satu tempat, kita tak pasti aku dah basuh ke belum basuh baju ni, ataupun isteri aku dah basuh ke ataupun tak basuh baju ni. Yang kita confirmnya baju tu memang asalnya najis lah, hari kena najis baru ni. Kita syak dia basuh ataupun belum basuh, maka baju itu dikira tidak bersih, kita tak boleh solat di dalamnya. Di atas kaedah yang tadi, dibina wal yabni ala al-yaqin, bina di atas yakin. Fal yulghi asyak, buang syak, wal yabni ala al-yaqin. Dan sebagai riwayat wal yatrah asyak wal yubni ala mastaiqan, buang syak, bina di atas apa yang kita yakin. Banyak lagi lah hal-hal yang seperti itu. Termasuk juga dalam ibadat-ibadat yang lain. Misalnya kita puasa. Puasa yang kita yakinnya siang ni wajib kita berpuasa. Puasa Ramadan lah maksudnya.
puasa Ramadan. Puasa wajib. Ataupun puasa mana yang puasa wajib. Juga puasa sunat juga. Kaedahnya samalah. Lepas pada tu kita tengok. Masuk waktu ke tak masuk waktu maghrib lagi, tak tahu. Kita tak pasti. Boleh tak kita makan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang yakinnya kita wajib berpuasa sehinggalah kita yakin kita boleh berbuka dengan masuk waktu maghrib. Kita sedang syak saja. Mungkin masuk waktu maghrib. Maka kekal di atas yakin. Di atas hadis tadi juga dia panggil al-baqa'u makana ala makana. Kaedah, ini kaedah. Kekal sesuatu di atas keadaannya yang asal. Sehingga terbukti yang sebaliknya lah. Jadi kita wajib berpuasa. Lepas tu orang kata dah masuk dah kot. Kita tak pasti. Tapi yang kita pasti, yang kita yakinnya kita wajib berpuasa. Yang kita tak pastinya mungkin dah boleh berbuka. So kita kena tunggu sehingga kita yakin masuknya waktu. Kita pergi yang sebaliknya. Malam kita boleh makan. Sehingga terbitnya fajar. Kita bangun-bangun jam tak ada, apa tak ada, kita tak tahu. Masuk waktu subuh ke belum ni? Boleh tak kita makan? Kita boleh makan. Kerana apa? Kerana yang yakinnya kita boleh makan. Sedangkan masuk larangan makan itu kena masuk waktu subuh. Baru di peringkat syak, belum confirm. Maka dengan itu, yakin tidak dihilangkan oleh syak. Sama juga kita semayang. Kita masuk dalam kita ni jadi makmum, ikut imam. Tadi aku masuk rakaat kedua ke rakaat pertama, tak tahu. Keliru, tak ingat kita. Kira rakaat yang keberapa? Kita kira rakaat yang kedua. Sebab apa? Yang kedua tu confirm dah bahawasanya kita masuk. Kita dah masuk. Kita syak pada yang pertama sebenarnya. Kita syak pada yang pertama. Kita kadang-kadang kita keliru sebenarnya kita syak. Kita tak syak bahawasanya pada rakaat kedua tu kita memang ada dengan imam. Yang kita syaknya ialah pada rakaat yang pertama tadi aku dah masuk ke belum? Pada rakaat kedua tu memang dah kita dah masuk. Kalau tidak tu kita satu ke dua. Yang dua tu confirm. Masuk yang sedikit itu yang kita confirm. Sebab itu ini adalah kaedah-kaedah yang dibina di atas hukum-hukum yang ada ni. Dia banyak lagi hal-hal yang seperti ini. Misalnya talak juga. Aku katalah orang tu ada pelupa dia ni. Aku talak isteri aku ni talak 2 ke talak 1 ke talak 2 gitu. Kita kira yang sedikit. Kerana yang sedikit tu lah yang yakin. Tang 1 tu mungkin tang 1 tu dia dah confirm lah. Tang 2 tu sebenarnya 2 tu yang dia syak. Maksudnya dia tahu dia pernah talak. Of course bila dia tahu mesti satu talak telah berlaku. Cuma dia tak ingat 2 ke 1. Kita kira 1, tak kira 2. Ini al-yaqinu la yazulu bisyak. Sama juga dalam benda-benda yang lain. Di atas kaedah hadis ni. Di atas kaedah hadis. Kita tengok satu orang tu Muslim. Tengok dia zahir Muslim. Tanya abang Islam. Dia sembelih. Kita boleh makan sembelihan dia. Kemudian ada orang kata dia tu rasa macam murtad kot. Itu baru syak. Tapi yang yakinnya dia Muslim. Kerana dia bersyahadah dengan syahadah yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka boleh makan sembelihan dia? Boleh makan sembelihan dia. Tapi kalau seorang tu kita tahu dia adalah agama bukan Islam. Memang kita tahu. Lepas tu dia bagi daging pada kita. Dia bukan Muslim. Kita tahu. Dia bukan ahli kitab. Bukan Kristian. Bukan Jew. Dia bagi pada kita. Then ada orang kata mungkin dia dah Islam lah kot. Maka ambil. Tak boleh. Sebab yang yakinnya, yang kita tahu dia bukan Muslim. Kata dia Islam tu baru syak. Melainkan kita menyaksikan dia benar-benar terbukti dia adalah satu orang Muslim. Maka dengan itu hal yang berlaku sebaliknya. Air. Sobat. Air asalnya hukum ma' tahir. Air bersih. Kita tengok air dalam kolam bersih. Boleh tak kita ambil uduk? Ada orang kata jangan lah. Kok ada masuk najis. Kalau tidak dalam kolam pun kita tengok dalam baldi. Tengok air bersih je. Tak ada bau apa. Tak ada busuk apa. Tak ada apa. Ada orang kata tak salah kot. Mungkin air ni najis ke apa. Di atas mazhab yang kata kalau air 2 kolah lah. Tapi kata mazhab yang kita tarjihkan dulu lagi bau rasa dan warna dia tak ubah, air boleh digunakan.
Tapi katalah dia pakai mazhab tu pun. Dia tengok air. Air hukumnya asal najis. Orang kata kemungkinan dia dimasuki najis. Itu syak. Syak tidak boleh menghilangkan yakin. Maka kekal di atas status keyakinan dia yang asal. Sebab itu hadis ni mempunyai makna yang besar. Di atasnya dibina hukum hakam syarak yang banyak untuk kita ikuti dan untuk kita bina. Jadi orang tanya apa-apa, itu kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang disebabkan oleh syak. Sama juga dengan hutang-piutang. Kalau satu orang kata, aku tak ingat kau hang ada hutang dengan aku ke tak? Jadi kita nak kira ada hutang ke tak? Jadi dia kira tak ada hutang kerana al-aslu bara'atu zimmah. Seseorang itu terlepas daripada sebarang zimmah, bebanan. Kerana satu asalnya dia tak berhutang. Dia syak, mungkin kau telah berhutang dengan aku ataupun belum tak berhutang. Mana? Jadi bila dia syak, kalau dia pergi ke mahkamah perbicaraan, dan kalau kedua-dua pihak pun tak tahu, melainkan salah satu pihak dia tahu dia berhutang, dia nak tipu, dia berdosa dengan Allah lah. Tapi kalau undang-undang mahkamah nak memutuskan, ataupun kedua-duanya tak ingat, kalau kedua-duanya tak ingat, maka dikira dia tak berhutang kerana asalnya satu orang tu tak berhutang. Tapi keadaan sebaliknya macam ni. Dia confirm dia telah berhutang dengan si A. Cuma dia syak. Aku bayar ke tak lagi tak hutang hang? Kalau pergi ke mahkamah, dikira asalnya kau berhutang. Itu yakin. Bayar tu syak. Jadi kau dikira berhutang. Kau dikira berhutang. Kita pun, aku tak ingat aku bayar ke tak. Ya, aku bayar lain lah. Tak apa. Betul lah kita bertindakan. Sebab apa? Kerana kita yakin kita berhutang. Kita syak kita bayar ke tak. Tapi kalau yang tadi, kita syak kita hutang ke tak. Asalnya kita tak berhutang. Ini kaedah-kaedah yang ada di dalam hukum hakam syarak. Yang kaedah qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Yang kaedah ini diambil daripada hadis yang Abdullah bin Zaid al-Mazini ini, yang menyatakan bahawasanya Nabi kata la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Dia tak pergi ke mana sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati bau. Karena itu Nabi SAW kata wal yabni 'ala al-yaqin, bina di atas yakin. Bina di atas yakin. Wal yulghi syak, ataupun wal yatrah syak, dan taklah dia membuang syak yang ada. Jadi jelas atau tak penerangan saya? Manfaat Nadim. Jelas ke? Siapa yang rasa tak clear? Supaya nanti dia tak tanya. Bukanlah saya tak boleh tanya. Kadang-kadang saya tengok dia ulang soalan yang sama. So saya bagi kaedah ni untuk dia faham atas semua benda-benda dalam hidup dia. Kalau dia ingat 2 ke 3, dia naklah tahu dia sebenarnya tak syak pada 3. Atau pada 2, dia syak pada 3. Dia syak pada 3. Okey, terima kasih banyak. Ada lagi ada soalan begini? Benda ni selalu saya terangkan untuk orang faham. Sebab tu kadang-kadang orang agama pun dia jangan bagi hukum hakam yang against kaedah ni. Contohnya satu orang puasa Ramadan, puasa sah, cukup syarat sah. Lepas tu ada perkara yang timbul syak, batal ke tak batal? Kira tak batal lah, kerana yakinnya dia tak batal. Dia syak saja dia batal. Bina atas yakin sehingga kita dapat mendatangkan bukti yang menunjukkan dia batal. Sebab tu apa-apa bila orang kata batal ke apa, dalam apa-apa amalan tu, dia come up with the proof, bukti bahawa jasanya ia batal. Kalau orang tu tak ingat, dia tertinggal dalam perkara yang bukan rukun di dalam solat dia, dia sujud sahwi, ataupun orang Melayu panggil sujud sahwi ya. 2 kali sujud selepas dia membaca tahiyat, sebelum salam ataupun selepas salam. Ada kencing tak lawas? Itu kita dah jawab, kencing tak lawas. Terima kasih banyak, insya-Allah.
Besok jumpa lagi pada jam yang sama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.